Saya akan mula kelas sekarang. Okey, untuk hari ini saya akan mengajar modul 1, iaitu modul yang pertama daripada 8 modul untuk kursus teknologi sistem komputer. Okey, untuk modul 1 ni kita akan pecah kepada 5 sub modul. So untuk hari ini saya akan ajar sub modul yang pertama, iaitu sub modul 0101 lah. Okey. Untuk makluman awak, bagi siapa yang tak tahu lagi, dan saya rasa semua tak tahu lagi sebab hari itu kita tak masuk lagi bab-bab modul, tak ada pengenalan lagi. So untuk modul yang pertama, tajuk dia ialah pengurusan keselamatan dan kecemasan. Sepatutnya kecemasan tu typing error, sorry, kecematan. Sepatutnya kecemasan. Okey, sorry salah. Okey, itu tajuk modul 1, pengurusan keselamatan dan kecemasan. Okey, untuk hari ini saya akan ajak awak sub modul yang pertama, iaitu 0101. Tajuknya ialah Akhta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja. Akhta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja. Okey. Okey, untuk tajuk ni pula, dia terbahagi kepada 3 tas. Dipanggil 3 tas. T pertama, T1, T2 dan T3. Okey, T1, keselamatan di tempat kerja, majikan kepada pekerja. Itu tas 1 ataupun T1. T yang kedua ataupun tas yang kedua, keselamatan di tempat kerja kepada pekerja. Okey, keselamatan di tempat kerja kepada pekerja. Dan tas yang ketiga iaitu jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan. Okey, jelas Setakat tu jelas tak? Dengar tak suara saya? Kalau dengar clear, maklum Dengar tak anak-anak sekalian? Okey, terima kasih Naha jawab. Jelas cikgu. Daniel pun jawab, dengar cikgu. Hari ni anak murid tak ramai. Jelas cikgu. Tu jangan buka mic. Cek. Okey, boleh teruskan Okey. Okey. Untuk sub modul yang pertama ni, kita tengok objektif prestasi. Okey, objektif prestasi dia ialah memahami akhta bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja dan bagi melindungi orang lain terhadap risiko kepada keselamatan ataupun kesihatan yang berkaitan dengan aktiviti orang yang sedang bekerja, serta selari dengan kehendak NIOS. Okey, apa-apa yang melibatkan dengan pekerja ataupun majikan, dia ada satu jabatan. Jabatan yang orang kata yang berkait lah. Dipanggil NIOS. Nama ringkasnya NIOS. Nama penuh saya tak ingatlah. A ni untuk apa, I ni untuk apa, O ni untuk apa, S untuk apa, dan S untuk apa. So singkatan lah, dia panggil NIOS. NIOS yang berkaitan dengan pekerja ataupun majikan, semua kita rujuk kepada NIOS. Okey, itu objektif. Kemudian kita tengok pula tujuan. Tujuan. Okey, tujuan ada 5. Kenapa awak perlu belajar tajuk ni lah? Ada 5 tujuan. Okey, tujuan yang pertama, awak kena kenal pasti. Maksudnya awak ni boleh kenal pasti, dan selain daripada kenal pasti, awak juga boleh menenaraikan tanggungjawab. Tanggungjawab siapa? Tanggungjawab majikan dalam nak menghasilkan. Maksudnya kita ambil pekerja, bukan kata kita ambil dia bekerja dengan kita
semata-mata kita tak fikir dari segi orang kata apa, tempat kerja yang kita sediakan untuk pekerja kita tu selamat ke tak selamat, selesa ke tak untuk dia bekerja ataupun kondusif. So benda-benda tu dia berkait. Kalau kata kita suka-suka hati ambil dia bekerja, lepas tu kita letak meja kursi bawah pokok, so tak boleh lah. Okey, itu yang pertama, tujuan yang pertama. Okey, kemudian tujuan yang kedua. Okey, tujuan yang kedua, okey, menyediakan persekitaran kerja yang lebih tersusun dan teratur. Maksudnya kita, walaupun kita bekerja, kita kena tahu. Maksudnya tempat kerja kita tu kita nak kena sesuaikan. Dia ada dalam keadaan orang kata apa, selesa kita nak bekerja, meja tersusun cantik, teratur, barang kita susun cantik. Maksudnya kita nak akses tu senang. Ni tak ada kata buku kat sini, fail kat situ, susah lah untuk kita nak buat kerja. Boleh tujuan yang kedua. Okey, seterusnya tujuan yang ketiga. Okey, memahami tujuan dan memahami dan mengetahui tanggungjawab dan kewajipan pekerja. Yang ketiga, memahami dan mengetahui tanggungjawab dan kewajipan pekerja. Maksudnya kalau kita bekerja suatu hari nanti, kita tahulah tanggungjawab kita. Tanggungjawab maksudnya kita bekerja tu mesti ada skop kerja. Maksudnya kita kena ikutlah tanggungjawab apa yang kita kena buat, yang boleh, yang tak boleh. Apa tu? Kewajipan kita sebagai pekerja. Okay, boleh. Yang keempat, tujuan yang keempat, memahami tujuan dan fungsi penubuhan jawatan kuasa dan keselamatan kesihatan. Okey, kalau kita masuk dalam sesuatu organisasi, biasanya akan ada orang kata apa, jawatan kuasa dan keselamatan kesihatan ni. Setiap organisasi biasanya dia akan wujudlah. Jadi maybe awak tak berapa ada, tak, orang kata maybe tak ada pendedahan sebab awak belum lagi masuk alam pekerjaan. So yang ni salah satu kata pengenalan lah. At least kalau awak bekerja nanti, awak dapat info, okey yang ni boleh, ni tak boleh. Maksudnya majikan kita tu tak boleh nak sesuka hati dia lah buat kat kita, walaupun dia bayar gaji kita. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, mengetahui asas-asas keselamatan kawasan tempat. Yang kelima, mengetahui asas-asas keselamatan kawasan tempat kerja, risiko kecederaan dan kesihatan. Yang ni pun kita kena tahu juga. So basically berkaitan dengan keselamatan kawasan tempat kerja, risiko kecederaan, risiko kesihatan. So kita kena tahu lah. Okey, boleh setakat tu. Boleh teruskan. Ingat tak? Boleh teruskan tak ni? Kalau laju cakap tau. Sorry, bukan cakap, chat. Kalau laju bagi tahu. Okay, boleh Naha jawab. Yang lain macam mana? Boleh. Chat lagi. Okey, sekejap. Nombor 5. Berapa lagi? Nak salin kot. Okey, saya dah buka balik tadi slide. Tujuan. Oh iyalah, slide ada di kono. Tengok slide, saya dah buka slide tu. Okey, nombor 5, mengetahui asas-asas keselamatan kawasan tempat kerja, risiko kecederaan dan kesihatan. Okey, maksudnya kita nanti kita bekerja, kita kena tahulah, kita kena ambil tahu tempat kerja kita tu selamat ke tak selamat, nak duduk, nak bekerja, ada risiko kecederaan tak, ada risiko yang melibatkan berkaitan masalah kesihatan ke tidak. Itulah lebih kurang itu maksud tu. Okey, boleh? Boleh faham? Boleh teruskan?
Okey, dan dia jawab okey cikgu. Okey, seterusnya pengenalan. Okey, untuk pengenalan ni okey. Ni lebih kurang simple lah. Saya terus ambil dia punya ayat penuh. Okey. Pengenalan ni ialah maksudnya yang kita nak belajar ni semuanya yang berkaitan dengan akta lah. Yang berkaitan dengan akta. Maksudnya apabila akta, benda ni maksudnya kalau orang tu buat salah, kita boleh dakwa dia. Macam tu lah lebih kurang. Okey. Pengenalan, saya baca ayat dari sini. Suatu akta untuk membuat peruntukan lanjut bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja, bagi melindungi orang lain terhadap risiko kepada keselamatan atau kesihatan berkaitan dengan aktiviti orang-orang yang sedang bekerja, untuk menyuguhkan majlis negara bagi keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan bagi perkara yang berkaitan dengannya. Okey, senang cerita, untuk akta ni, akta pekerjaan ni, dia mesti berkait dengan keselamatan, kesihatan dan kebajikan. Tiga benda ni. Tiga benda. Bukan dia fikirkan pasal keselamatan kita saja, tapi dia fikirkan tentang kesihatan kita. Maksudnya kita ni nak bekerja ni boleh ke tak? Sihat tak sihat? Kebajikan kita pun dari segi cuti sakit kita, cuti kecemasan kita, cuti rehat kita. So itu berkait lah. Okey, boleh Boleh. Kita teruskan Okey, seterusnya kita tengok nombor 1. Dekat sini section 15, Akta Keselamatan dan section 15 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994. Okey. Untuk section 15 ni, untuk section 15 ni, 1.1. Yang pertama sekali dalam section ni, kewajipan majikan dan orang yang bekerja sendiri kepada pekerja mereka. Maksudnya kalau kita bekerja dengan orang ataupun kita yang bekerja sendiri, kita ada company kita sendiri, tapi kita macam kita ambil orang bekerja dengan kita lah. Yang pertama sekali untuk akta ni menjadi kewajipan tiap-tiap majikan. Maksudnya kita dah bekerja dengan orang, majikan kita kena ambil tanggungjawab. Menjadi kewajipan tiap-tiap majikan dan tiap-tiap orang yang bekerja sendiri tadi untuk memastikan setakat yang kata yang praktik, maksudnya setakat yang biasa diamalkan dari segi keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja kepada semua pekerjanya. Maksudnya 3 item ni dia kena ambil tahu lah, jadi tanggungjawab dia. Tak boleh dia nak anggap benda tu macam remeh. Tak boleh, benda ni penting. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, tanpa menjelaskan keluasan makna subsection satu perkara yang diliputi oleh kewajipan itu termasuklah keselamatan dan kesihatan pekerja. Lebih kurang tadi jugalah, tapi dia hurai lagi lah yang ini di bawah 1.1 ni. Okey. Kemudian menyediakan dan penyelenggaraan logi dan sistem kerja yang setakat yang praktik, selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan. Maksudnya, contohlah kan, dekat tempat kerja kita tu ada logi. Logi yang disediakan tu maksudnya selamat tak? Maksudnya kalau kita lalu kot tepi dia tu, adakah risiko untuk kita cedera? Adakah risiko untuk kita jatuh dalam tu? So dia kena fikirkanlah benda tu. Okey. Seterusnya, pembuatan perkiraan bagi menjamin setakat yang praktik keselamatan dan ketiadaan risiko
kepada kesihatan berkaitan dengan penggunaan atau pengendalian, penyimpanan dan pengangkutan loji dan bahan. Ini pun sama juga lebih kurang tadi. Maksudnya kena, tak boleh ambil benda ni macam ambil remeh. Dia sebab dia ada SOP dia. Okey, seterusnya menyediakan maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan sebagaimana yang perlu untuk memastikan setakat yang praktik keselamatan dan kesihatan pekerjanya yang sedang bekerja. Okey. Seterusnya, setakat yang praktik berkenaan dengan mana-mana tempat kerja di bawah kawalan majikan atau orang yang bekerja sendiri, penyelenggaraannya dalam keadaan yang selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan dan pengadaan dan penyelenggaraan cara masuk ke dalamnya dan keluar darinya yang selamat dan tanpa risiko sedemikian. Okey. Dan yang terakhir, menyediakan dan penyelenggaraan persekitaran pekerjaan. Okey, betul. Persekitaran pekerjaan bagi pekerjanya yang setakat yang praktik selamat, tanpa risiko kepada kesihatan dan memadai berkenaan dengan kemudahan bagi kebajikan mereka yang sedang bekerja. So, ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 item 7 item dalam kewajipan majikan dan orang yang bekerja sendiri kepada pekerja mereka. Maksudnya tak bolehlah macam mentang-mentang dia bayar gaji kita sesuka hati dia, tak boleh. So dia ada akta. Okey, seterusnya 1.2 kewajipan untuk membentuk dasar keselamatan dan kesihatan. 1.2 kewajipan untuk membentuk dasar keselamatan dan kesihatan. Okey, untuk 1.2 kecuali dalam apa-apa hal yang ditetapkan adalah menjadi kewajipan tiap-tiap majikan dan tiap-tiap orang yang bekerja sendiri untuk menyediakan dan seberapa kerap yang sesuai mengkaji semula penyataan bertulis dasar amnya berkenaan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjanya semasa bekerja dan organisasi dan persekitaran yang sedang berkuasa bagi menjalankan dasar itu dan membawa penyataan dan apa-apa kajian semulanya kepada perhatian kesemua pekerjanya. Okey, ni yang melibatkan dasar keselamatan dan kesihatan. Macam simptom sekarang lah, kita dilanda COVID kan. So maksudnya organisasi yang kita bekerja tu dia kena alert lah. Dia kena alert dengan arahan kita punya kata apa, pemerintah, arahan kita punya penguatkuasa. So benda-benda tu kita majikan kita tu kena alert. Sebab dia nak kena jaga dia punya staff dia. Okey. Seterusnya 1.3 kewajipan majikan dan orang yang bekerja sendiri kepada orang lain daripada pekerja mereka. 1.3 kewajipan majikan dan orang yang bekerja sendiri kepada orang selain daripada pekerja mereka. Okey, untuk yang ni adalah menjadi kewajipan tiap-tiap majikan dan tiap-tiap orang yang bekerja sendiri untuk menjalankan pengusahaannya dengan cara memastikan setakat yang praktik bahawa dia dan orang lain yang bukan pekerjanya yang mungkin tersentuh oleh pengusahaan itu tidak terdedah kepada risiko keselamatan ataupun risiko kesihatan disebabkan pengusahaan itu. Maksudnya contohlah dia buat syarikat memproses sabun contoh.
Jadinya sabun mesti ada dia punya bahan-bahan dia, bahan chemical ke kan. So bahan-bahan tu dia kena kaji, maksudnya cara dia nak proses, dia nak buang apa semua tu dia kena tengoklah, tak boleh buat sesuka hati main nak buang gitu je. Dia ada dia punya kaedah dia, sebab takut efeknya kepada persekitaran, orang persekitaran dia tu. Okey. Yang kedua adalah menjadi kewajipan tiap-tiap majikan dan tiap-tiap orang yang bekerja sendiri dalam hal keadaan yang ditetapkan dan mengikut cara yang ditetapkan untuk memberi orang yang bukan pekerjanya yang mungkin tersentuh dengan cara dia menjalankan pengusahaannya maklumat yang ditetapkan tentang apa-apa aspek cara dia menjalankan pengusahaannya yang boleh menyentuh keselamatan atau kesihatan mereka. Okey, itu untuk 1.3 itu untuk 1.3. Kemudian kita masuk pula kepada 1.4. 1.4 ialah kewajipan seseorang penghuni tempat kerja kepada orang lain kepada orang selain daripada pekerjanya. Itu untuk 1.4. Untuk 1.4 ni, seseorang penghuni permis bukan domestik yang telah disediakan untuk orang yang bukan pekerjanya sebagai suatu tempat kerja atau sebagai suatu tempat mereka boleh menggunakan loji atau bahan yang diadakan bagi kegunaan mereka di sana. Hendaklah mengambil apa-apa langkah yang praktik untuk memastikan bahawa premis itu semua cara masuk ke dalamnya dan keluar darinya yang ada bagi kegunaan orang yang menggunakan premis itu, dan apa-apa loji atau bahan dalam premis itu atau yang diadakan bagi kegunaan di sana adalah selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, seseorang yang mempunyai sebab suatu kontrak atau pajakan atau selainnya suatu obligasi sehingga apa-apa takat berhubungan dengan penyelenggaraan atau pembaikan tempat kerja atau apa-apa cara masuk ke dalamnya atau keluar darinya, ataupun pencegahan risiko kepada keselamatan dan kesihatan yang mungkin timbul daripada penggunaan mana-mana loji atau bahan dalam tempat kerja itu. Okey, itu untuk 1.4. Kemudian kita tengok pula untuk 1.5. 1.5, penalti bagi suatu kesalahan di bawah Seksyen 15, 16, 17 ataupun 18. Maksudnya penalti ni kalau salah jatuh. Macam tu, jatuh hukum. Okey, seseorang yang melanggar peruntukan Seksyen 15, 16, 17 ataupun 18 melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda, kena bayar tidak melebihi RM50,000. Bukan jumlah yang sikit, jumlah yang banyak, RM50,000, ataupun dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun ataupun kedua-dua sekali. Maksudnya ada setengah dia kena denda saja, kena bayar duit RM50,000, ataupun tak payah bayar duit tapi dia kena penjara, tapi penjara tu tempoh dia tak boleh lebih 2 tahun lah. Okey, ataupun juga bayar duit pun dia kena bayar,
penjara pun dia kena duduk. Dia kena masuk. Itu untuk kedua-duanya sekali. Okey, untuk 1.5. Itu untuk seksyen yang pertama, iaitu seksyen 15. Okey, kemudian kita tengok pula seksyen 24. Untuk nombor 2, seksyen 24 iaitu kewajipan am pekerja yang sedang bekerja. Maksudnya tadi lebih kepada majikan. So, sekarang ni lebih kepada kita yang bekerja lah. Okey. Yang bekerja pun tak boleh kata kita nak datang, tak boleh lah. Maksudnya dia ada dia punya akta dia. Okey, untuk 2.1 adalah menjadi kewajipan, tiap-tiap pekerja yang sedang bekerja. Okey. Apa tanggungjawab dia? Apa kewajipan dia? Iaitu yang pertama, untuk memberikan perhatian yang munasabah bagi keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain yang mungkin terjejas oleh tindakan atau peninggalannya semasa bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bekerja sama dengan majikannya atau mana-mana orang lain dalam menunaikan apa-apa kewajipan atau kehendak yang dikenakan ke atas majikan atau orang lain melalui akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya. Yang ketiga, untuk memakai atau menggunakan pada sepanjang masa apa-apa kelengkapan ataupun pakaian perlindungan ataupun yang kalau bahasa kita dipanggil pakaian keselamatan lah. Contoh safety bootnya, sarung tangannya. Sarung tangan pun ada dua jenis. Macam itulah. Helmet kalau yang melibatkan pembangunan, macam buat rumah batu, mesti dia ada topi keselamatan. Tak boleh suka-suka hati gitulah. Itu pakaian perlindungan yang diadakan oleh majikan bagi maksud mencegah apa-apa risiko kepada keselamatan dan kesihatannya. Dan yang terakhir, untuk mematuhi apa-apa arahan atau langkah tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang diperkenalkan oleh majikannya atau mana-mana orang lain melalui atau di bawah akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya. Okey, itu untuk 2.1. Kemudian 2.2, seseorang yang melanggar peruntukan seksyen ini adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda, tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Okey, untuk yang ni, yang bahagian pekerja hukuman dia tak berat. Dia tak sama macam majikan tadi. Kalau majikan tadi, penjara mungkin sampai 2 tahun tapi tak boleh lebih. Dari segi duit, dia sehingga RM50,000. Tapi kalau kita sebagai pekerja, kalau kita buat salah, kalau kita disabitkan kesalahan, denda yang dikenakan tidak melebihi RM1,000 ataupun penjara tidak melebihi 3 bulan. Itu sahaja. Okey. Seterusnya, seksyen 25. Seksyen 25, kewajipan untuk tidak mengganggu atau menyalahgunakan benda yang diadakan menurut peruntukan tertentu. Okey, untuk yang ni macam ni cerita dia.
Okey, seseorang yang dengan sengaja melulu atau cuai mengganggu atau menyalahgunakan apa-apa jua yang diadakan atau dilakukan untuk kepentingan keselamatan, kesihatan dan kebajikan. Menurut akta ini adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM20,000. RM20,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun. Tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey. Boleh? Sampai sini boleh? Kalau boleh chat cakap boleh. Sekejap lagi kan saya shot sendiri. Okey, terima kasih Naha, Huzai, Mak Wan. Mak Wan, siapa Mak Wan? Zakwe. Oh, Zakwan. Ahmad Zakwan Ya cikgu. Okey. Okey, seterusnya section 26 pula. Section 26. Kewajipan untuk tidak mengenakan cas. Kewajipan untuk tidak mengenakan cas ke atas pekerja bagi benda yang dilakukan ataupun diadakan. Untuk section 26 ni macam ni lah lebih kurang. Tiada majikan, maksudnya tak ada majikan yang boleh melevi atau membenarkan untuk dilevi ke atas mana-mana pekerjanya apa-apa cas berkenaan dengan apa-apa jua yang dilakukan ataupun yang diadakan menurut akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya. Itu yang berkaitan dengan section 26. Seterusnya section 27. Section 27 melibatkan diskriminasi terhadap pekerja. Diskriminasi terhadap pekerja dan sebagainya. Maksudnya dan sebagainya tu yang seangkatan dengan diskriminasi itulah. Lebih kurang Okey, untuk yang ni 5.1 Untuk yang pertama, tiada majikan boleh memecat seseorang pekerja ataupun mencederakannya dalam pekerjaannya atau mengubah kedudukannya sehingga memudaratkannya semata-mata oleh sebab pekerja itu. Itu yang pertama. Okey, huraian dia lebih kurang macam ni lah kalau nak senang faham. Membuat suatu aduan mengenai perkara yang dianggapnya tidak selamat atau suatu risiko kepada kesihatan. Pekerja tu dia buat laporan lah. Dia buat laporan ataupun dia buat aduan mengatakan tempat kerja tu tak selamat. Dia adalah reason dia tu. Tak selamat disebabkan apa ataupun ada risiko yang melibatkan kesihatan. Okey. Adalah anggota jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan yang ditubuhkan menurut akta ini ataupun bahagian C menjalankan mana-mana fungsinya sebagai anggota jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan itu. Maksudnya ada jawatan kuasa keselamatan, dia menjalankan kerja dia. Apabila jalankan kerja dia, mesti dia kena buat laporan, dia kena maklum dekat pihak pengurusan. So pihak pengurusan tu kena ambil tahulah, tak boleh kata disebabkan dia buat kerja dia, amanah yang dipertanggungjawabkan oleh dia kena ni lah, tu di section 27 tadi.
majikan tu cas kat dia macam-macam lah. Tak boleh lah. Okey. Seterusnya 5.2, tiada kesatuan sekerja boleh mengambil apa-apa tindakan ke atas mana-mana anggotanya sebagai seorang pekerja di suatu tempat kerja. Okey. Biasanya kilang lah kalau kita tengok dia ada kesatuan sekerja dia. Maksudnya kesatuan sekerja ni macam dia akan fight lah. Contoh dari segi kenaikan gaji ke, contoh dari segi kemudahan cuti ke, contoh dari segi kemudahan lain lah. Maksud dia akan fight lah dengan majikan dia tu. Okey, untuk yang ni 5.2 ni, membuat satu aduan mengenai perkara yang dianggapnya tidak selamat atau suatu risiko kepada kesihatan. Itu pun sama juga, lebih kurang macam tadi. Untuk yang ni macam tadi, maksudnya kalau dia buat aduan, pihak majikan tu kena layan lah. Tak boleh kata boleh dia buat aduan, dia kena tindakan. Itu salah Okey, seterusnya 5.3. 5.3, seseorang majikan atau kesatuan sekerja yang melanggar peruntukan ini adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM10,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Untuk 5.3. Untuk 5.4 pula, walau apapun mana-mana undang-undang bertulis yang berlawanan, jika seseorang disabitkan atas suatu kesalahan di bawah seksyen ini, mahkamah boleh sebagai tambahan kepada penalti yang dikenakan ke atas pesalah, membuat salah satu atau kedua-dua perintah yang berikut. Maksudnya mahkamah tu dia boleh keluarkan arahan. Okey, arahan yang dia boleh keluarkan iaitu suatu perintah supaya pesalah itu membayar dalam tempoh tertentu kepada orang yang telah dikriminasikan oleh pesalah itu apa-apa ganti rugi. Pesalah tu ialah kita berbalik kepada majikan tadi. Apa-apa ganti rugi yang difikirkannya sesuai sebagai pampasan bagi pekerja itulah. Okey. Selain daripada itu juga, pihak mahkamah boleh keluarkan suatu perintah supaya pekerja itu dikembalikan atau diambil bekerja semula pada jawatan yang dahulu, atau jika jawatan itu tidak ada, kena bagi jawatan yang serupa ataupun yang gaji sama level dengan gaji dia sebelum ni lah. Macam tu. Maksudnya mahkamah boleh keluarkan arahan asing. Okey, itu untuk Akta untuk seksyen 27. Untuk seksyen 27. Seterusnya kita pergi seksyen 30. Untuk seksyen 30, penubuhan jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Untuk seksyen 30, penubuhan jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Okey. 6.1, tiap-tiap majikan hendaklah menubuhkan jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja mengikut seksyen ini jika dia satu syarikat ni dia kena wujudkan jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja kalaulah syarikat tu ada pekerja 40 orang atau lebih yang bekerja di satu syarikat. Kena wajib ada, tak boleh tak ada. Ataupun ketua pengarah mengarahkan penubuhan jawatan kuasa sedemikian di tempat kerja.
Ataupun kalau pekerja tak cukup 40 orang tetapi ketua pengarah company tu memang dia arahkan untuk tubuhkan. So kita kena buatlah. Macam tu. Okey. Untuk 6.2, keanggotaan jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan yang ditubuhkan di bawah subsection 1, pemilihan atau pelantikan orang-orang ke jawatan kuasa itu, kuasa anggota-anggota jawatan kuasa itu dan apa-apa perkara lain yang berhubungan dengan penubuhan atau prosedur jawatan kuasa itu hendaklah sebagaimana yang ditetapkan. Itu untuk 6.2. Manakala untuk 6.3, tiap-tiap majikan hendaklah berunding dengan jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan itu dengan tujuan untuk membuat dan menyelenggarakan perkiraan yang akan membolehkannya dan pekerja-pekerjanya bekerjasama dengan berkesan dalam menggalakkan dan membangunkan langkah-langkah untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja-pekerja di tempat kerja dan dalam mengukur keberkesanan langkah-langkah itu, seseorang yang melanggar peruntukan seksyen ini untuk 6.4 untuk 6.4, seseorang yang melanggar peruntukan seksyen ini adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda boleh didenda tidak melebihi RM5,000 RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Itu untuk seksyen 30. Itu untuk seksyen 30. Dan yang terakhir seksyen 31. Untuk seksyen 31, fungsi jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan. Okey, fungsi fungsi jawatan kuasa dan keselamatan. Jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan. Okey, apa fungsi dia? Fungsi jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan ni, okey. Yang ni ditubuhkan di tempat kerja. Menurut seksyen 30. Yang ni berkait dengan tadi. Yang tu seksyen 30, tapi yang ni seksyen 31. Yang ni dia cerita fungsi saja. Okey, yang kita tubuhkan tadi dekat seksyen 30. Okey. Fungsi dia hendaklah sentiasa mengkaji semula langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keselamatan dan kesihatan orang-orang di tempat kerja. Maksudnya jawatan kuasa tu ditubuhkan bukan kata saja-saja, ada tugas dia lah dia kena buat. Okey, itu yang pertama lah. Yang kedua, hendaklah menyiasat apa-apa perkara di tempat kerja yang dianggap oleh anggota jawatan kuasa itu atau orang yang diambil kerja di tempat kerja itu adalah tidak selamat atau merupakan risiko kepada kesihatan. Maksudnya kalau dia dengar-dengar pekerja-pekerja duk bercerita ke pasal bangunan tak selamat ke, nak runtuh ke, ada bocor ke, dia kena siasat lah. Dan yang terakhir, yang telah dibawa kepada perhatian majikan, maksudnya benda tu dah direkod, dia dah didokumentasikan, tapi telah diajukan, telah dibawa benda ni untuk perhatian majikan. Dia kena ambil tahu, maksudnya majikan tu ada tindakan ke tidak. Bukan kata dia pun diam, tak. Maksudnya dia kena settlekanlah benda tu. Itu untuk yang kedua.
Yang ketiga, selain daripada yang tadi, dia juga kena cuba selesaikan. Ahli jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan ni hendaklah cuba menyelesaikan apa-apa perkara yang disebut dalam perenggan B, dan jika ia tidak berupaya berbuat demikian, hendaklah meminta ketua pengarah supaya menjalankan suatu pemeriksaan tempat kerja itu bagi maksud itu. Okey, maksudnya yang ni untuk yang tadi dah dibawa kepada perhatian majikan. Lepas tu dia kena minta lah ketua pengarah tu untuk supaya jalankan pemeriksaan. Bukan kata setakat ada kesiasatan tapi tak ada tindakan, tak boleh. Dan yang terakhir, hendaklah mempunyai apa-apa fungsi lain yang boleh ditetapkan. Maksudnya untuk jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan ni ditubuhkan tu, maksudnya selain pada fungsi 3 tadi tu, yang keempat ni dia boleh kajilah apa-apa fungsi yang dia boleh selit yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja. Okey, itu untuk seksyen 31. Okey. Okey, awak boleh buat rujukan jugalah. Saya share dekat sini. Nota ni kita ambil daripada Undang-Undang Malaysia, Akta 514. Akta 514. Akta 514 ni sepatutnya asing dengan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Maksudnya ada 4 rujukan dekat sini, tapi saya tertypo. Okey. So yang pertama Undang-Undang Malaysia, yang kedua Akta 514, yang ketiga Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, dan yang terakhir ialah nama penuh bagi NIOSH tadi, NIOSH, ialah National Institute for lama tak sebut bahasa yang putih ni. Apa cikgu? National Institute for Occupational Occupational apa benda lah, Safety and Health, NIOSH. Tapi biasa memang kita panggil NIOSH je lah. Okey, itu rujukan dia. Okey, sekian, terima kasih kelas untuk hari ini. Ada soalan? Ada soalan ke anak-anak sekalian? Okey, tak ada. Okey, helaian penerangan, kertas helaian penerangan saya dah share. So, yang ni macam ulang kaji bersama lah sebenarnya ni. Google Meet yang saya buat ni macam ulang kaji bersama. So, nanti saya akan open untuk helaian tugasan. Saya akan open helaian tugasan. Awak kena jawab dekat situ. So, boleh rujuk kertas helaian penerangan yang saya share sebelum tengah hari tadi. Okey. Boleh jelas? Untuk sub modul 0101. Besok kita akan teruskan dengan sub modul yang kedua, iaitu 0102. Boleh? Okey, kalau tak ada soalan, tak ada sebarang soalan, saya tangguh dulu kelas kita untuk hari ini dengan tasbih kifarah dengan surah dan surah wal as. Saya pun cakap tersasu dah. Okey, sekian, terima kasih. Tutup ke? Tutup. Tutup.
Pangkah-pangkah saja.